Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk projek ilmiah tahun akhir 1 saya adalah seperti berikut. Isu dan cabaran dalam menaik taraf pendidikan masyarakat orang asli di Sungai Beruah, Hulu Terengganu. Berikut merupakan butiran tentang saya. Nama diberi, normasi tamatik awal, nombor matrik S54594. Penyelia pita saya adalah Dr. Nur Fatimah binti Cik Sulaiman. Dalam pita 1, saya akan menerangkan tentang 3 bab. Bab 1 tentang pengenalan, penyataan masalah, persoalan dan objektif kajian dan kepentingan kajian. Seterusnya, bab 2, saya akan terangkan tentang kerangka konseptual dan kajian lepas. Akhir sekali, bab 3, saya akan menyentuh tentang populasi dan persempena data serta analisis data. Bab 1. Latar belakang kajian. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji isu yang berlaku mengenai pendidikan dalam masyarakat orang asli dan juga cabaran-cabaran yang mempengaruhi mereka dalam mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk melihat faktor-faktor keciciran pendidikan dalam kalangan masyarakat orang asli di Sungai Beruah, Hulu Terengganu. Antara faktor yang diketengahkan dalam latar belakang kajian ini adalah seperti berikut. Yang pertama, infrastruktur sosial. Yang kedua, jurang pendidikan antara tahap sosio-ekonomi dan prasarana masyarakat orang asli. Yang ketiga, budaya yang diamalkan oleh masyarakat orang asli. Dan yang terakhir, Kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha dalam meningkatkan taraf pendidikan untuk masyarakat di Malaysia, terutama golongan rentan seperti masyarakat orang asli. Persoalan inilah yang ingin diisi oleh pengkaji untuk menjawab soalan berikut. Faktor manakah yang mempengaruhi untuk menaik taraf pendidikan dalam masyarakat orang asli? Seterusnya, penyataan masalah. Hanya sekitar 6% anak-anak orang asli di Semenanjung Malaysia yang melanjutkan pelajaran mereka di Menara Gading. Permasalahan ini amat membimbangkan dan akan menjadi bebanan kerajaan untuk menutup jurang pembangunan ekonomi antara masyarakat orang asli dan masyarakat Malaysia. Faktor utama seperti prasarana yang rendah di kawasan tempat tinggal masyarakat orang asli dalam mencapai pendidikan merupakan titik utama kajian ini. Masalah ini akan menyukarkan proses pembelajaran mereka, maka dengan itu permasalahan ini haruslah dibendung dan memerlukan kerjasama yang utuh dari berbagai pihak. Persoalan kajian adalah seperti berikut. Yang pertama, adakah prasarana yang rendah mempengaruhi isu pendidikan masyarakat orang asli? Yang kedua, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menaik taraf pendidikan masyarakat orang asli? Yang terakhir, apakah cabaran-cabaran yang mempengaruhi prestasi pendidikan dalam masyarakat orang asli? Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, menganalisis prasarana di kawasan kediaman masyarakat orang asli. Yang kedua, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menaik taraf pendidikan masyarakat orang asli. Dan terakhir, mengkaji cabaran-cabaran yang mempengaruhi prestasi pendidikan dalam masyarakat orang asli. Kepentingan kajian. Kajian ini untuk mengetahui seramai mana masyarakat orang asli melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu peringkat universiti. Kepentingan kajian kepada pihak universiti, semoga pengkaji seterusnya dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan memberi kesedaran kepada masyarakat luar tentang pendidikan orang asli. Yang kedua, kepentingan kajian kepada pihak orang asli. Semoga dapatan kajian tentang faktor dan cabaran untuk menaik taraf pendidikan dapat dijadikan panduan untuk meningkatkan lagi prestasi pendidikan orang asli. Bab 2. Dalam bab 2, saya akan menerangkan tentang kerangka konseptual kajian. Kerangka konseptual kajian ini adalah untuk menjana permasalahan kajian, persoalan kajian, teknik pengumpulan dan analisis data serta bagaimana pengkaji menginterpretasikan dapatan kajian. Kerangka konseptual kajian ini adalah
berdasarkan pendidikan masyarakat orang asli yang ditimbulkan oleh saya. Seterusnya, saya akan memecahkan kepada isu dan cabaran dalam menaik taraf pendidikan masyarakat asli. Akhir sekali, saya akan memfokuskan kepada membangunkan taraf hidup masyarakat orang asli dan peningkatan peluang pendidikan pada peringkat yang lebih tinggi. Berikut merupakan kajian lepas tentang pendidikan masyarakat orang asli. Sepanjang proses pencarian artikel-artikel lepas, saya mendapati bahawa pengkaji-pengkaji memfokuskan kepada masalah prasarana, geografi tempat dan sikap pelajar dan ibu bapa. Seterusnya, kajian lepas tentang isu pendidikan masyarakat orang asli. Sepanjang proses pencarian artikel-artikel lepas, saya mendapati bahawa terdapat banyak isu yang sering timbul dalam menaik taraf pendidikan masyarakat orang asli. Namun begitu, saya akan memfokuskan kepada isu berikut untuk kajian saya. Yang pertama, isu jaringan pengangkutan bagi orang asli. Yang kedua, isu geografi kawasan penempatan. Dan akhir sekali, isu komunikasi antara orang luar dengan masyarakat orang asli. Akhir sekali, kajian lepas tentang cabaran dalam menaik taraf kehidupan masyarakat orang asli. Sepanjang proses pencarian artikel-artikel lepas, saya mendapati bahawa terdapat banyak cabaran yang sering timbul dalam menaik taraf kehidupan masyarakat orang asli. Namun begitu, saya akan memfokuskan kepada cabaran berikut untuk kajian saya. Yang pertama, cabaran budaya setempat. Yang kedua, cabaran pembangunan kawasan orang asli. Akhir sekali, bab 3. Populasi bagi kajian ini adalah masyarakat orang asli Sungai Beruah, Hulu Terengganu. Seramai 366 orang masyarakat orang asli yang menetap di sekitar perkampungan orang asli Hulu Terengganu. Daripada jumlah tersebut, seramai 104 orang pelajar adalah Sekolah Kebangsaan Sungai Beruah, Hulu Terengganu. Sampel kajian seramai 100 orang responden akan dikaji oleh pengkaji. Kesemuanya merupakan penduduk yang menetap di perkampungan orang asli Sungai Beruah, Hulu Terengganu. Teknik persampalan yang dinilai menggunakan dua kriteria, iaitu statistik dan ekonometrik. Kriteria statistik bertujuan untuk melihat hubungan antara pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar dengan menggunakan kaedah ujian korelasi Pearson. Manakala kriteria ekonometrik pula bertujuan untuk menentukan persamaan ekonometrik berdasarkan model logik. Model logik digunakan kerana apabila pemboleh ubah bersandar adalah pemboleh ubah binary. Untuk analisis data, pengaji menggunakan 3 analisis. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan adalah untuk menjelaskan latar belakang responden, soal selidik berkenaan faktor dan cabaran pendidikan masyarakat orang asli. Yang kedua, ujian korelasi Pearson. Analisis ujian korelasi Pearson digunakan dalam menentukan hubungan antara pemboleh ubah, iaitu faktor yang mempengaruhi dalam menaik taraf pendidikan masyarakat asli dan pemboleh ubah bebas, seperti isu jaringan pengangkutan bagi orang asli, isu geografi kawasan penempatan orang asli dan isu komunikasi antara orang luar dengan masyarakat orang asli. Seterusnya, model logik. Model logik digunakan untuk menganggarkan prestasi pendidikan dalam masyarakat orang asli. Pengkaji menganggap prestasi pendidikan pelajar adalah pada tahap tinggi atau rendah. Akhir sudah pembentangan pita 1 saya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.